السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, hadirin kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita sama-sama berhimpun dalam rumah Allah. Saya kira ini kali kedua saya datang sini. Dan kali pertama ialah ketika mana hari terakhir kuliah di sini. PKP lah, lepas tu nak penutup lah tu, kira saya penutup. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu kita bincang mengenai tentang Isra' wal Mi'raj. Malam ni satu tajuk lagi yang berkaitan dengan peristiwa yang hampir dengan kita, iaitu tentang Aidil Adha. Bila sebut tentang Aidil Adha, maka banyaklah peristiwa yang ada di dalamnya. Kalau sebut tentang Aidil Adha, dia duduk dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan-bulan yang haram. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Salah satunya ialah bulan Zulhijjah. Dan dalam bulan Zulhijjah ada ibadat-ibadat yang khusus. Antaranya ibadat haji, memang duduk dalam bulan Zulhijjah. Antaranya puasa bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Tak boleh 1 sampai 9, ambil 9 hari bulan. Itu pun dah okey lah tu. Kan? Kalau dengar, 9 hari Ustaz, Allah, 6 hari raya itu hari pun puasa, nak putus juga perut. Ni pula 9 hari tepuk dahi dia. Sehari cukup lah. Sebab bulan Zulhijjah ini ada satu puasa yang Nabi sebutkan, puasa Arafah. Kasir sanatal madiyah wal baqiyah. Itu dia punya kelebihan. Orang yang puasa 9 Zulhijjah ini maka akan diampunkan dosa yang lalu setahun dan yang akan datang setahun. 2 tahun mana habis dosanya. Dan dalam bulan Zulhijjah ini juga adanya ibadat khusus untuk ibadat korban. Jadi banyaklah asatizah yang memilih tajuk-tajuk yang ada dalam lingkungan bulan Zulhijjah ini. Ada yang bawa mengenai tentang haji, sejarahnya. Ada yang bawa mengenai tentang puasa-puasa. Ada yang bawa mengenai tentang adat-adat korban. Saya ingat itu kita bagi ustaz-ustaz yang lain bawa. Malam ni saya nak bawa satu kisah mengenai tentang kenapa Nabi Ibrahim AS diuji sebegitu besar. Dan apa yang ada dalam fikiran kita, mungkin kita bayangkan bahawa Nabi Ibrahim diuji hanya untuk menyembelih anaknya saja. Tetapi bukan. Itu kemuncak dipanggil. Dan itu adalah satu bab yang kita panggil paling klimaks. Dan itulah selalunya kita dengar tiap-tiap tahun pengorbanan Nabi Ibrahim AS itu menyembelih anaknya Nabi Ismail. Terjadilah sejarah korban. Tetapi tahukah kita bahawa Nabi Ibrahim AS diuji bukan daripada situ. Dia diuji daripada kecil.
Daripada kecil lagi dia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ujian-ujian ini sebenarnya menaikkan dia menjadi darjat yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat para nabi dan para rasul dia ada 300 lebih orang rasul. Dan wajib diimani oleh kita 25 orang rasul. Dalam 25 orang rasul itu ada 5 orang yang digelarkan sebagai rasul ulul azmi. Antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan 5 orang ini ada satu lagi pangkat dan darjat yang tinggi Allah bagi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Khalilullah. Itu tinggi lah. Menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat satu darjat yang tinggi, dipanggil sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Dan ini Allah maktubkan juga di dalam Al-Quran. Kenapa Allah uji sebegitu rupa? Sebab Allah uji ni banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Kita akan tengok nanti apa ujian-ujian yang Nabi Ibrahim lalui sehingga dia berjaya menempuh semua ujian itu, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, iaitu beberapa perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahunna, semuanya sempurna. Semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam lepas ujian. Dan kalau kita dengar yang kemuncak pun lulus, apatah lagi yang mudah-mudah bawa? Tak mudah. Kalau bagi kita ni mungkin tak mudah lah. Kan? Kita akan tengok satu persatu apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Sebab ni kita ambil dalam Quran semua. Adalah sikit beberapa hadis yang kita akan ambil nanti, kita akan tengok. Dan bila saya sebutkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam bermula ujiannya daripada kecil. Apa yang Allah bagi pada dia? Baik, dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bermula daripada ayat yang ke-41. Bermula daripada ayat yang ke-41 ini, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terpaksa tempuh ayahnya yang syirik. Ini Allah cerita dalam surah Maryam ni, Allah cerita tentang ayahnya Azar, dipanggil Azar. Ada juga pandangan mengatakan bahawa Azar ni bukan ayah dia. Azar ni ialah pakcik dia. Okey, ada pandangan kata Azar ni pakcik dia, ada pandangan kata Azar ni ayah dia. Tak apalah. Yang pastinya dia pakcik ke dia ayah ke tak peduli, yang pastinya Azar ni lah yang jaga dia daripada kecil. Dan ketika ini umur Nabi Ibrahim bukanlah dewasa, masih lagi remaja, dan mungkin boleh jadi bawah lagi daripada remaja. Sebab itu bila mana Allah sebutkan dalam surah Maryam, bila mana dia nak tegur ayahnya yang syirik kepada Allah, sebab ayahnya ini adalah seorang tukang buat berhala. Dan ni ujian berat lah. Kita lah contoh, na'udzubillah min zalik, minta Allah lindung daripada berlakunya begini kepada ahli keluarga kita. Salah seorang dia daripada ahli keluarga kita yang syirik. Besar kan ujian, berat. Kan? Ada orang yang kadang dia jumpa saya, dia kata anak dia telah buat macam-macam. Mana telah kufur lah, maknanya benda-benda, ada banyak benda yang dia lakukan. Sebab apa? Tak percaya pada Islam dah. Ada seorang tu saya jumpa di bangsa lah. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Bila mana salah seorang daripada ahli keluarga kita ini yang syirik kepada Allah, kita rasa itu adalah satu ujian yang sangat berat. Anak-anak kita, ke adik-beradik kita, ke mak ayah kita, bila berlakunya kesyirikan kepada Allah, nak betulkan balik kefahaman dia mengenai Islam, susah. Dan semua itu adalah milik Allah. Nabi sendiri pun tak mampu nak berikan hidayah kepada pakcik dia, Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah, kata Nabi SAW pada Abu Talib yang sedang terlantar, sakit, nazak. Dia kata, wahai pakcikku, sebut la ilaha illallah, nanti aku boleh bagi syafaat pada kamu di hari akhirat. Nabi paksa, tapi Abu Talib tak sebut. Sebab syaratnya nak masuk Islam dia kena syahadah. Kan? 2 kalimah syahadat main tu. Jadi bila tak sebut itu, akhirnya Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak boleh berikan hidayah kepada sesiapa yang kau sukai. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah yang mampu memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki.
Jadi Nabi sendiri pun tak mampu nak memberikan hidayah sebab hidayah itu milik Allah. Jadi berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang nak bagi penerangan kepada ayahnya, Allah menggunakan perkataan yang Allah ajar Nabi Ibrahim untuk menggunakan kalimah yang baik. Apa dia dalam ayat 41, 42? Idh qala li abihi ya abati. Bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak bercakap dengan ayahnya, dia panggil ya abati. Kita kalau belajar bahasa Arab, ayah abilah. Kan? Faham tak? Abi ayah saya, bun, ummun. Abi ayah saya, ummi mak saya. Kalau kita panggil ya abi, boleh faham dah. Wahai ayahku, faham dah. Tapi bila guna ya abati, itu ialah ayah kesayanganku. Mana gunakan kaedah yang lembut untuk nak berdakwah orang. Dalam Quran Allah tak sebut ya abati saja. Ada juga dakwah kepada anak sebut ya bunayya. Kalau kita panggil anak ibni cukup dah, anak saya, ibni anak saya. Ya bunayya, anak kesayangan saya. Nabi Nuh alaihissalam nak panggil anak dia suruh naik bahtera. Ayat 42 surah Hud. Nabi Nuh alaihissalam panggil anak dia, ya bunayya irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Wahai anak kesayanganku. Dahlah anak dia tak dengar cakap ayah dia, Nabi Nuh alaihissalam. Kufur pula lagi. Tapi dalam kaedah dakwah ni, Islam ajar kita untuk dakwah secara lembut. Ya, tapi tak salah lah kalau ada orang yang, betul Ustaz, ada orang Ustaz yang jenis dia kurangkan. Mesti kena ada orang yang macam ni. Dia tak boleh semua lembut saja, tak jadi juga. Dia mesti ada yang lembut lah. Yang keras, jenis style keras. Mungkin ikut Sayyidina Umar, mana tahu. Umar keras, tak ada pun Islam larang. Sebab dia punya sifat dia begitu. Orang pun tak berani dengan Umar. Cuba lihat bagaimana duduk di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika perintah Islam 10 tahun. Orang tak berani dengan Umar. Dan bila dia dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang kedua, ada orang tak setuju. Sebab tak suka cara dia. Tapi tengok berlaku apa. Zaman dia jatuh Rom dan Persia. Ketegasan dia. Jadi tak salah kalau ada mungkin Ustazah yang jenis yang dia keras. Ada yang jenis lembut. Cuma tak dibenarkan untuk memaki hamun. Itu tak ada dalam Islam lah. Maki hamun tu tak ada. Cela orang tak ada. Tapi nak sebutkan bahawa bila mana kaedah itu dengan kaedah yang lembut, maka ni Nabi Ibrahim panggil ayahnya ya abati. Wahai ayah kesayanganku. Sebab dia tengok ayah dia tukang buat berhala. Bila ayah tukang buat berhala, Tuhan lah buat Tuhan. Secara logik kita boleh fikir kalau dia lah yang buat Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya itu? Tapi dia tak boleh fikir. Menunjukkan bahawa apa? Sebab itu dia dapati wajadna aba. Kami dapati daripada bapa-bapa kami. Nanti kita akan tengok dalam surah Anbiya macam mana pula Nabi Nuh berdakwah dengan kaum dia. Nabi Nuh dakwah dengan kaum dia, Nabi Nuh dakwah dengan ayah dia. Dia tanya, kenapa kau boleh sembah berhala-berhala? Wajadna aban, kami dapati daripada bapa-bapa kami, nenek moyang kami, semua sembah ni, kami ikut je lah. Nanti kita akan tengok tu surat Anbiya. Dan berkaitan dengan zaman kita ni. Ada, kadang kita pun sama, terikut juga ajaran nenek moyang, yang khurafat, yang tahyul. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idz qala li abihi ya abati, bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap dekat ayahnya, wahai ayah kesayanganku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dia kata, kenapa engkau sembah satu benda yang tak boleh dengar, satu benda yang tak boleh lihat, satu benda yang tak boleh berikan manfaat apa-apa buat kamu? Dia kata lagi, ya abati, wahai ayah kesayanganku, kali kedua. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah kesayanganku, telah datang kepada aku satu ilmu yang tak datang pada kamu. Ini aku tahu, kau punya Tuhan tu salah. Menunjukkan bahawa aku tahu Tuhan kau ni yang kau sembah ni, ini bukan Tuhan yang sebenar. Mari ikut aku. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku akan bawa engkau pada jalan yang lurus, wahai ayah. Nabi Ibrahim kata lagi, ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayah kesayanganku, jangan kamu sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Kerana syaitan itu telah melakukan maksiat kepada Allah. Kali keempat, Nabi Ibrahim sebut lagi, ya abati. Berapa kali? 4 kali. 4 kali Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, wahai ayah kesayanganku, wahai ayah kesayanganku. Ayah dia tak sebut apa lagi, dengar aja. Itu sebab bila dakwah dengan cara yang buat orang dengar dulu.
Lepas tu dia dapat hidayah tak dapat tu bukan kita punya kerja dah, tu Allah punya kerja. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, kemudian pesan dengan kesabaran. Dah dakwah dengan ilmu yang kita ada, dengan kebenaran, maka sabar. Boleh jadi Allah bagi hidayah, boleh jadi Allah tak bagi hidayah. Maka yang keempatnya kata Nabi Ibrahim, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Dia kata, wahai ayah kesayangan, aku takut nanti kamu akan diazab oleh Allah dan kamu akan duduk sama dengan syaitan. Maka barulah ayah kepada Nabi Ibrahim ni bersuara, qala. Dalam surah yang sama, ayat yang ke-46 kata ayah Nabi Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Patutkah kamu benci kepada Tuhan aku ni wahai Ibrahim? Dia kata gitu. Patutkah aku yang buat patung ni? Kamu tengok seluruh kaum yang ada di sini sembah patung ini. Patutkah kamu benci kepada Tuhan aku ni? Patutkah kamu benci kepada Tuhan kami ni yang kami sembah ni wahai Ibrahim? Kata dia, la illam tantahi la arjumannak. Kalaulah kau tak berhenti lagi daripada kau mengutuk Tuhan aku ini, aku akan rejam kau dengan batu. Wahjurni maliya. Dan pergi jauh kau daripada aku tak mau tengok muka kau. Ini ujian. Menunjukkan bahawa bila Nabi Ibrahim, ini bukan besar, ini masih kecil lagi, masih remaja lagi. Dalam keadaan Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya, dalam keadaan nak menunjukkan kebenaran, ayahnya pula kata, patut ke kau nak benci kepada apa yang aku sembah ni wahai Ibrahim? Kalau kau bercakap lagi tentang Tuhan aku ni, kau kutuk Tuhan aku ni, kau tak suka Tuhan aku ni, aku baling kau dengan batu. Ayah dia sebut. Wahjurni maliyan. Wahjurni maliyan ni makna pergi jauh, aku tak nak tengok muka kau. Maknanya dia pisah dengan ayah dia. Dia tak mau tengok lagi dah muka Nabi Ibrahim AS. Dan kata Nabi Ibrahim AS, salamun alaik. Semoga sejahtera ke atas kamu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Akan aku pohon ampun untuk engkau kepada Tuhan aku. Sini muncullah satu hukum. Boleh ke nak mohon ampun pada orang yang bukan Islam? Sebab orang banyak menggunakan dalil ni. Bolehkah Ustaz kita nak mohon ampun pada orang yang bukan Islam? Jawapannya tak boleh. Sebab menggunakan dalil ini ada dalil yang lain telah telah memadamkan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ke-114. Surah At-Taubah ayat ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Tidaklah Nabi Ibrahim AS tu memohon ampun kepada ayahnya illa an mau'idah, melainkan kerana telah melakukan perjanjian dulu. Sebab bila tengok dalam tafsir, antaranya banyak kita kata tafsir yang disebutkan tentang ayat ini, illa an mau'idati wa'adaha iyyahu. Sebab waktu itu bila mana Nabi Ibrahim AS, ada dua pandangan di sini, ada dua tafsiran di sini. Sama ada Nabi Ibrahim berjanji untuk nak mohon ampun kepada ayah dia. Dalam kitab Al-Bayrawi, dia menyebutkan bahawa ayahnya yang berjanji kepada Nabi Ibrahim AS untuk ikut dia sembah Allah. Tapi bila tengok tak ada apa-apa pun, kalau diminta pada berhala pun dapat. Akhirnya nampaknya ayah Nabi Ibrahim ni cenderung ke arah berhala ni. Sebab tu lepas daripada tu kata apa? Falamma tabayyana lahu, maka tak kala telah jelas apa yang berlaku kepada ayahnya, annahu adu lillahi tabra'a min. Bila mana telah jelas yakni ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang menjadikan dia adalah musuh Allah, tabra'a minhu, maka Nabi Ibrahim terus tinggalkan ayahnya. Mana yang disebutkan tentang mohon ampun ini ada satu mau'idah, satu perjanjian yang dilakukan oleh Ibrahim dan juga ayahnya ni. Sama ada Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya, sebab Nabi ni kalau dia dah cakap dia kena buat. Ataupun kata tafsir Al-Bayrawi dikatakan bahawa ayahnya yang berjanji kepada Nabi Ibrahim nak masuk Islam ataupun nak ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tak. Sebab tengok falamma tabayyana lahu, makin jelas ayahnya ni makin terpesong, tak ikut lagi dah ajaran Nabi Ibrahim, akhirnya dia pergi ke arah berhala tu juga, akhirnya tabra'a minhu, tinggal ya. Akhirnya tidaklah dikira sebagai pengampun dosa. Sebab kalau tengok dalam surah At-Taubah juga ayat ke-80, orang yang munafik, orang yang kafir, mereka ini kalau kita minta ampun pun tidak akan jadi apa-apa, kosong.
Mintalah apa-apa pun pada Allah untuk nak pengampunan bagi orang yang kafir ni. Tak jadi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau minta ampun ke ataupun tak minta ampun kepada mereka, in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau kau minta ampun pun pada Allah untuk si fulan ni, untuk orang yang bukan Islam ni 70 kali, fala yaghfirallahu lahum. Allah sekali-kali takkan ampunkan untuk mereka. 70 ni bukan 70 tepat, maksudnya banyak lah. Kamu minta ampun banyak pun pada Allah, lebih 70 sekalipun 100 ke 1000 ke 7000 ke sejuta ke, fala yaghfirallahu lahum. Tetap Allah takkan ampunkan dosa. Cuma macam mana Ustaz kalau kita nak bagi orang-orang yang bukan Islam suka pada Islam? Kalau dia tahu gini, dia tak boleh minta pengampunan tapi boleh minta hidayah. Nah, itu beza. Mintalah, kita ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, akhirnya kita boleh minta pada Allah supaya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Ini boleh. Tapi bila dah meninggal dunia, maka tak boleh. Dah meninggal dunia, kalau dia meninggal dalam keadaan dia kufur pada Allah, maka tidak akan ada pengampunan untuk dia sebab dia syirik. Sebab itu Allah sebut, Allah takkan ampunkan dosa syirik. Jadi ini ujian yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa tempuh ayahnya yang tukang buat berhala. Akhirnya apa ujian dia? Wahjurni maliyan. Dia dihalau oleh ayahnya. Satu. Yang kedua, bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia terpaksa tempuh pula dengan raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Raja pula. Bila nak berdakwah, kalau kita dapat dakwah ketua, maka insya-Allah mudah-mudahan yang di bawah akan ikut. Ketua ni maksud raja lah, pemimpin lah. Sebab tu orang Yahudi dulu pengaruh-pengaruh besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia bertemu dengan Rasulullah, bila mereka ni suruh tunjukkan, buktikan bahawa orang-orang yang kafir ni minta Rasulullah buktikan mukjizat yang ada. Maka kalau kamu boleh tunjuk begini wahai Rasulullah, kamu boleh jawab begini wahai Rasulullah soalan-soalan kami akan masuk Islam, kata dia. Kalaulah kamu tahu kami masuk Islam, apa berlaku? Sebab kami ni orang-orang besar, orang yang bawah ni pasti masuk Islam. Tapi masuk Islam tak? Bohong belaka. Berlaku dah, antara contohnya pembelahan bulan. Berlaku depan mata. Kau buat wahai Muhammad, belah bulan ini, kami akan masuk Islam dan kamu akan tengok berapa ramai masuk Islam sebab kami ketua. Tunjuk depan mata belah bulan, akhirnya tak masuk juga. Sihir ni, ini sihir ni. Dia sihir pula lah. Bila berlaku macam tu kata sihir pula. Tadi minta. Sedangkan banyak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang bukan Islam minta Nabi tunjukkan mukjizat. Tapi cuba tengok, Nabi tak pernah pun menggunakan mukjizat dia untuk dakwah. Tapi tak pernah pun sebut besoknya, semalam aku belah bulan, mari tengok aku masuk, mari masuk dalam Islam. Aku gunakan kekuasaan aku. Nabi tak pernah tunjuk itu. Nabi tak pernah cakap begitu untuk menggunakan sifat kemalaikatan Nabi itu untuk dakwah orang. Dia ada kuasa yang luar biasa sebab Nabi kan. Tapi kita ni kalau ada kuasa lebih sikit, bukan kuasa lah. Maksud apa? Keteraan sikit kan. Kita ni kalau lebih sikit pada orang, itulah kita tunjuk pada orang. Nabi tak pernah. Nabi macam-macam. Nabi ada. Keluar daripada jari-jari Nabi itu air. Air yang paling, itu kalau dalam kitab fiqh dia sebut air yang paling baik ialah air yang keluar daripada tangan Nabi. Kedua bawa air Zam-Zam. Jadi nak sebutkan bahawa bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan dia berdakwah kepada ayahnya, akhirnya dia berdakwah kepada raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Dan kalau dia berjaya dakwah raja ni, maka yang ramai di bawah-bawahnya rakyat-rakyat juga akan masuk ke dalam Islam ataupun ikut agama millah Ibrahim ataupun agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini Allah maktubkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. 258, 259, 260 ni semua berkaitan dengan kekuasaan Allah. Kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, 258 ni cerita pasal Nabi Ibrahim berdakwah dengan raja yang zalim, raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. 259 tentang kisah Nabi Uzair alaihi salam yang tidur 100 tahun. 260 cerita pasal Nabi Ibrahim agak ada rasa bukan ragu, hatinya tak tenang. Walakin liyatma'innal qalbi. Dia tanya kepada Allah, wahai Allah, macam mana kau boleh bangkitkan orang yang mati? Kata Allah, awala tu'min? Adakah kau masih lagi tak beriman ataupun kau tak percaya wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'innal qalbi. Bukan aku tak yakin wahai Allah, tapi aku nak tenangkan hati aku. Biasalah, walaupun manusia kan,
Kita pun kadang memang pergi masjid tiap hari pun ada syaitan kacau. Duk kadang was-was kita ni ya ke ada hari akhirat. Nah, dia kata gitu pula. Cepat-cepat balik pada Islam. Yakin sungguh, mesti ada, mesti kena kacau punya. Syaitan dia takkan menung. Kau enggak lah nak buat apa tu. Dia mesti akan kacau kita juga. Nabi Ibrahim AS dia terasa macam tu. Sama Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Allah, aku nak tengok engkau. Dia nak tengok engkau. Padahal Nabi Musa tahu nak tengok Allah ni mesti lepas mati baru boleh tengok. Tapi Allah kata tak boleh tengok. Kalau kamu tengok dekat bukit tu, kalau dia tetap dekat situ, maka bolehlah tengok. Tapi bila dia tengok ke jabal tu, hancur berkecai, pengsan. Taubat dia pada Allah. Jadi menunjukkan bahawa cerita 258, 259, 260 ni tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menghidup dan mematikan. Jadi ayat ini kata Allah, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Adakah tidak kamu melihat bagaimana Nabi Ibrahim AS berhujah dengan seorang raja yang Allah berikan kekayaan, kepimpinan, kerajaan. Kata Allah, idh qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada raja yang zalim ni, raja yang mengaku Tuhan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan aku ni, Tuhan yang menghidup dan mematikan. Tuhan kita ni lah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Menghidupkan makhluk dan mematikan makhluk. Raja ni pula mengaku diri sebagai dia juga boleh menghidup dan mematikan. Kata dia, qala ana uhyi wa umit. Aku pun Tuhan boleh hidup matikan. Kata dia gitu. Dalam kitab tafsir dia ambil 2 orang tawanannya. Maka seorangnya dilepaskan, seorang lagi dibunuh mati. Tengok, yang lepas tu aku telah menghidupkan dia. Yang mati tu aku telah mematikan dia. Bukankah aku Tuhan yang menghidup dan mematikan? Agaknya dalam fikiran Nabi Ibrahim bodohnya lah. Agaknya gitulah, tapi tak lah. Kalau dia kata gitu, tak jadilah dialog selepas daripada ni. Sebab ada dialog lagi. Sebab tu ini adalah salah satunya cara nak berdebat. Dia debat ni tak boleh dengan sifat amarah. Bila sifat amarah maka tak jadi debat. Dia mesti kalau nak debat, hujah, mesti lawan hujah. Kalau dia kata, okeylah, betul lah itu kau punya kuasa-kuasa kau lah, tak apa. Tapi disambung lagi oleh Allah, qala Ibrahim, Nabi Ibrahim sebut lagi, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Baik, kalau begitu Tuhan aku ialah Tuhan yang menaikkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Cubalah kau naikkan pula matahari itu daripada barat kalau kau betul Tuhan. Kalau kau juga ialah Tuhan. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Terdiam habis saja ni. Akhirnya tak ada hujah. Sebab orang yang memang dalam keadaan dia tidak benar, ujungnya sekali takkan ada hujah. Bila takkan ada hujah, apa jadi? Marah. Kan? Kita pun biasa berlaku kalau di kedai-kedai kopi ni. Restoran, kedai mamak, sembang, hujah ni dengan hujah ni, hujah, last sekali tak ada jawapan, bangun dia balik. Siapa nak bayar air dia? Balik marah tak ada masalah, air tu siapa nak bayar? Bila marah, bila dalam keadaan kita berhujah, kita berdebat, tidak ada hujah di hujungnya, akhirnya akan jadi sifat amarah. Berlakulah ni dengan Nabi Ibrahim AS. Dan dia terpaksa pula jumpa dengan kaum dia. Ni kisah daripada surah Al-Anbiya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula dalam surah Al-Anbiya. Dalam ayat yang bermula daripada ayat ke-51. Cerita pasal Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya, berdakwah kepada kaumnya. Tadi yang pertama ke ayahnya, yang kedua raja ni kaum dia pula. Bila Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada kaum dia dan ayahnya, ni yang kamu sembah at-tamasil ni, patung-patung ni. Antum laha aqifun, kata Nabi Ibrahim AS. Yang mengatakan bahawa yang kamu sembah ni semua adalah benda yang sesat. Kamu dapat kat mana ni? Maka mereka mengatakan bahawa qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapat daripada nenek moyang kami. Kami tengok mereka sembah. Ni yang kami sembah ni, kami ikut je lah. Ni berlaku zaman kita, saya nak sebut. Bila mana kita katakan kita ikut orang-orang yang dulu, bukan kita katakan orang dulu tu semua salah. Ada yang betul. Yang betul kita ambil lah. Tapi yang bila langgar syariat, bila khurafat, bila tahyul, jangan ambil. Sebab benda tu dah melanggar syariat Islam. Saya ingat dulu masa saya bawa Isra Mi'raj pun saya ada sentuh bab ni. Kan? Bila mana orang terlalu percaya tentang khurafat dan tahyul. Bila mana orang terlalu percayakan tentang
kita panggil apa? Kemudaratan yang akan datang setelah daripada itu. Contohnya biawak lalu kan. Katanya ada musibah dekat depan. Yakin tu, bila yakin tu yang bila masuk boleh masuk bab syirik. Bukan biawak tu yang mudaratkan. Kita kan belajar bab akidah, Allah yang mudaratkan, Allah yang memberi manfaat, bukan biawak. Ya. Kalau orang yang ada juga yang lain, contohnya kaki pancing. Isteri mengandung tak nak dipancing, takut. Sama, itu berkaitan dengan kita punya situasi sekarang ni. Sebab tu dia katakan qalu wajadna aba'ana, kami lihat nenek moyang kami buat. Yang daripada dulu ni kita dengar dok nenek moyang kita sebut tak nak bagi hujan, letak ajukan tin atas atap, bumbung tak nak bagi hujan, besok nak kenuri kahwin, pergi letak tu sebab tak nak bagi hujan sungguh. Besok tak hujan betul tu. Allah uji tak? Betul ke tidak ni? Allah uji. Sebab benda ni dah berlaku zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan ada sikit pun kepercayaan, khurafat tentang benda-benda yang melainkan dia berdalil. Al-Quran sebut, hadis sebut. Tapi bab tadi memang tak ada. Sebab kita belajar bab akidah bahawa yang memberikan kemudaratan dan kemanfaatan itu semua Allah. Yang memberikan kesihatan, memberikan kesakitan itu semua Allah, bukan makhluk. Jadi kata dia qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim, engkau ni dan juga bapa-bapa engkau ni semua sesat. Dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kamu ni, tapi jangan, bukanlah maksudnya yang saya sebut ni bahasa macam saya pakai ni, tidaklah saya terjemahkan Quran ni. Maksud Nabi Ibrahim tu mestilah dalam keadaan lembut sikit, sebab dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi-Nabi ni dia tak kasar. Dakwah Nabi-Nabi ni dia lembut. Macam mana Nabi SAW masuk dalam Mekah, kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Kan? Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan faqad aman, semuanya selamat. Man dakhala baita Abu Sufyan faqad aman, semua selamat. Man dakhala Masjidil Haram faqad aman, siapa yang masuk dalam masjid semua selamat. Nabi menggunakan kelembutan yang ada, akhirnya mereka semua masuk dalam Islam. Cuma Nabi Ibrahim sebutkan, kau yang sembah ni, patung-patung ni, semua ni sesat. Akhirnya mereka mengatakan bahawa qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Ni surah Al-Anbiya. Kamu ni datang ni wahai Ibrahim, betul-betul nak ajak kami kepada kebenaran ke ataupun kau nak main-main saja? Ada orang dakwah betul-betul dia kata kita main-main. Maka kata dia qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna. Tuhan kamu ni ialah Tuhan langit dan Tuhan bumi yang menciptakan kedua-dua. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Aku adalah orang yang menyaksi ataupun orang yang bersaksi bahawa Tuhan Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan yang menciptakan itu ialah Allah. Akhirnya mereka ni tak dengar juga cakap Nabi Ibrahim. Apa berlaku? Ini cerita yang masyhur yang biasa kita dengar. Akhirnya diajak oleh kaum dia untuk pergi kepada satu keramaian. Nabi Ibrahim dia kata sakit perut. Inni saqim, aku sakit perut. Aku tak mau pergi. Dan kata Nabi Ibrahim, lepas dia pergi nanti aku akan musnahkan semua patung-patung yang ada. Maka dalam ayat seterusnya, ayat ke-58, faja'alahu juzazan illa kabirah lahum la'allahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam telah memecahkan semua berhala-berhala yang ada illa kabira lahum, melainkan yang besar daripada mereka ni Nabi Ibrahim tinggalkan satu. Mana yang besar? Baik, saya kira nanti kita akan terangkan sikit kenapa ditinggalkan yang besar. Biasa kalau kita dengar orang-orang ataupun asatizah yang sebut sebab menjadi hujah bahawa mungkin dia ni yang pecahkan. Iyalah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut sifat Nabi dan sifat para Rasul, dia ini adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebab bila mana dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka kata, kamu ke yang pecahkan wahai Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami. Dia kata tak, bukan kali yang besar ni kot yang kalau sifatnya Nabi, dia siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dia benar, dia tak boleh tipu. Kalau betul sifatnya siddiq, sifatnya adalah benar, maka dia kena kata, ya, aku yang pecahkan. Tapi dekat sini, Allah nak ajar kita sesuatu. Ini dalam bab tasawuf lah. Nanti kita akan tengok. Bila dah dipecahkan, akhirnya balik kumpulan tu. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Masuk-masuk dalam rumah ibadat ni, kata, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita? Ini pun masih lagi tak sampai fikiran ni. Kalau betul Tuhan, macam mana pecah?
Ini kata hidayah tak sampai. Tuhan takkan tak boleh lindung diri sendiri. Dah tak boleh lindung diri sendiri, macam mana nak lindung kita? Sini tak sampai hidayah. Akhirnya sebahagian daripada mereka katakan qalu sami'na fata. Di sini digunakan fata. Fata ni sebenarnya remaja. Maknanya umur Nabi Ibrahim ketika ni bukanlah dewasa lagi, masih remaja. Fata, dia ada peringkat-peringkat kalau dalam bahasa Arab. Dia ada ghulam, ghulam ni kecil tu. Ya ghulam, Nabi sebut pada Abdullah bin Abbas. Samillah, kul biyaminik. Wahai ghulam, wahai anak kecil, makan, baca bismillah dan makan dengan tangan kanan kamu. Ghulam. Naik atas sikit fata. Fityatun amanu dalam surah Al-Kahfi. Fityah. Fityah ni makna ashabul kahfi ni remaja, umur belasan tahun. Atas sikit daripada belasan tahun, 21, 22 ni syabab dia panggil. Ya ma'syaras syabab, Nabi sebut. Syabab dengan fatha, beza. Atas sikit lagi, nanti bila dah umur 60 tahun, dia panggil syekh. Jadi kalau ada orang yang umur 60 tahun nak panggil syekh, boleh lah. Syekh ni ada dua lah. Satu syekh yang alim tentang ilmu. Satu lagi syekh yang cecah umur 60 tahun ke atas. Jadi kalau syekh yang alim ni, walaupun di umur baru 13 tahun, 16 tahun, 20 tahun, alim, boleh panggil dia syekh. Tapi kalau kita bercita-cita nak suruh orang panggil kita syekh, boleh lah. Kalau umur cecah 60 tahun dulu. Esok panggil aku syekh lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab syekh ni, dia panggil syekh ni berusia lah. Syekh. Jadi bila mana kata dia, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami ada dengar satu orang remaja yang orang panggil dia Ibrahim. Dia ni yang tak suka Tuhan kita ni. Dia kata gitu. Akhirnya kata dia fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Panggil dia datang sini. Sebahagian dia kata, supaya kita boleh tanya dia betul ke dia buat. Akhirnya datang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ditanya kepada Nabi Ibrahim, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kamu ke yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Secara kita sebutkan tadi, kalaulah kita belajar tentang sifat Nabi Siddiq, maka dia kena jawab, ya, saya yang pecahkan. Tapi di sini Allah nak ajar apa? Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang pecahkan itu, kata Nabi Ibrahim tu, yang besar tu. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kata Nabi Ibrahim. Bila tanya dia, barangkali dia boleh bercakap. Baik, saya nak terus sebutkan bahawa di sini apa dia. Nabi Ibrahim di sini bukan menipu. Kena quote baik-baik. Kalau kita katakan Nabi Ibrahim menipu, jatuh martabat dia sebagai Nabi. Nabi takkan pernah menipu. Betul kan? Kita belajar berakidah, Nabi-Nabi takkan pernah menipu. Tapi di sini Nabi Ibrahim tak tipu. Nabi Ibrahim sebutkan, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang pecah kali ini adalah yang besar tu. Baik, di sini ulama menafsirkan bahawa yang Nabi Ibrahim tunjukkan kabiruhum, besar itu, memang isyaratnya ke arah dia. Tetapi yang Nabi tunjukkan ke arah dia itu menggunakan ibu jari dia. Di antara 5 jari yang ada ni, mana paling besar? Ibu jari. Jadi dalam bab tasawuf ni dia panggil sebagai tauriyah. Ni adalah bab tasawuf. Bila Nabi Ibrahim tunjukkan bal kabiruhum haza, bahkan yang kepecahkan itu ialah yang besar tu. Nabi Ibrahim maksudkan yang besar itu ialah jari dia yang besar ni. Memang dia yang pukul pasal dia pakai tangan dia. Jadi jari dia yang besar ni yang pecahkan. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim situ. Tapi yang dengar adalah yang besar tu. Ni panggil tauriyah. Kalau bahasa Inggeris dia panggil double meaning lah. Faham kan? Tak faham pun anggap je lah tuan-tuan ni. Misyak dah. Banyak benda yang disebutkan dalam bab tasawuf tentang tauriyah. Antara lain Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar. Ketika mana Abu Bakar berjalan dengan Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, orang semua cari Nabi dengan Abu Bakar. Tiba-tiba ada seorang jumpa dengan Abu Bakar. Orang ni tak tahu cerita lagi lah. Dia jumpa Abu Bakar, Nabi waktu tu tutup dia punya muka. Abu Bakar ni pun kita tahu dia as-siddiq, dia tak menipu. Kalau dia menipu, jatuh martabat as-siddiq dia. Jadi orang pun tanya dia, wahai Abu Bakar, sebelah ni siapa? Sebab Abu Bakar tahu orang cari dia. Orang cari dia dan orang cari Nabi. Kalau dia bagi tahu ini adalah Muhammad, maka mungkin kena tangkap. Akhirnya dia kata apa? Dia kata ini adalah penunjuk jalan aku. Mana dia tahu dia nak pergi ke musafir lah waktu tu. Dia pun kata ini adalah penunjuk jalan aku. Yang didengar oleh orang itu ialah penunjuk jalan, ini tourist guide. Tourist guide, penunjuk jalan. Yang dimaksudkan oleh Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan aku untuk masuk syurga. Ini tauriyah dia panggil. Berlaku juga zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal ni, satu zaman dipanggil satu kelompok, dipanggil Mu'tazilah, yang pakai akal. Dan mereka mengatakan bahawa
Al-Quran ini ialah makhluk. Al-Quran ini ialah makhluk. Kita beriman Al-Quran ini ialah kalam Allah. Dia bukan makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah, Quran ialah bukan makhluk. Maka dalam kalangan zaman zaman Imam Ahmad bin Hanbal, rajanya waktu itu berpahaman Mu'tazilah. Akhirnya dia tanya seluruh ulama yang ada, siapa yang mengatakan bahawa Quran ini ialah bukan makhluk, maka dia ditangkap masuk dalam penjara. Akhirnya dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, wahai Imam, apa kamu pandang Al-Quran ini makhluk ataupun bukan makhluk? Kalau disebut bukan makhluk, penjaralah. Imam Ahmad dia guna tauriah. Apa dia kata? Dia kata Quran, Zabur, buat isyarat ni. Quran, Zabur, Taurat, Injil. Empat-empat ni ditunjuk isyarat. Empat-empat ni semuanya makhluk. Jadi orang yang dengar apa? Orang yang dengar dia akan faham Al-Quran, Zabur ni semua adalah makhluk. Sama tak pandangan dengan dia? Sama. Tapi apa yang ada dalam hatinya yang disebutkan makhluk itu ialah jari dia, bukan Al-Quran. Hari ni kita belajar tahu dia. Ada banyak-banyak cerita yang saya cerita, dapat yang ni okey lah ni. Okay? Dapat yang ni okey lah tu. Pasal panjang cerita tu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menggunakan tauriah bila mana dia katakan, kamu ke yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami ni, wahai Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang besar tu yang pecahkan, menunjukkan isyarat jari tangan dia. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Pergi cakap dengan dia, barangkali mungkin dia boleh bagi tahu. Akhirnya kita ringkaskan, mereka pun tiba-tiba dalam keadaan tercengang. Nabi Ibrahim suruh aku bercakap dengan berhala ni. Kata Allah dalam Quran, kata Allah dalam ni, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Antum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian bila mana Nabi Ibrahim kata macam tu, mereka macam tercakap sesama mereka. Dia kata, takkan kita boleh cakap dengan orang. Maksudnya dia dah dapat hidayah waktu ni. Waktu ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ni dah dapat hidayah. Sebab mereka terfikir, takkan kita boleh cakap dengan orang. Menunjukkan bahawa itu bukan Tuhan. Tapi Allah sambung, Allah kata, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula in yantiqun. Dia kata, wahai Ibrahim, dia kata, takkanlah kami boleh bercakap dengan patung yang tak boleh bercakap ni. Akhirnya Nabi Ibrahim kata apa? Afata'buduna min dunillahi afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau kamu dah tahu dah dia ni tak boleh cakap, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat, sembah dia buat apa? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jijik aku tengok kamu ni yang bersembah selain daripada Allah. Daripada situlah bila mana mereka tidak mendapat hujah. Ni ujian ketiga ni. Bila mana mereka tidak mendapat hujah, akhirnya mereka buat apa? Mereka himpunkan untuk nak buat api yang sangat marah. Ni biasa kita dengar. Akhirnya bila Nabi Ibrahim AS nak dicampakkan ke dalam api, Jibril datang. Jibril kata, wahai Ibrahim, nakkah aku beri pertolongan? Kata Nabi Ibrahim, tak payah. Apa Nabi Ibrahim sebut? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak payah. Cukup Allah sebagai wakil. Sebab Nabi Ibrahim tahu Allah sedang pandang dia. Nabi Ibrahim tahu Allah sedang lihat dia, yang mana dia berada dalam keadaan susah. Takkan Allah nak buat, biar je. Akhirnya bila dicampakkan ke dalam api tanpa rasa takut. Sebab apa? Sebab dia dah sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, bermaksud dia serah Allah bulat-bulat. Jadi Nabi Ibrahim dah tahu belum api itu akan jadi sejuk? Tak tahu. Tapi sebab bergantung harap sungguh pada Allah, Allahus Samad, maka ketika itu Allah sebut pada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini ujian yang keempat. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dan dia tak duduk lagi di kampung tu, akhirnya dia keluar. Tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim ni dia musafir, mengembara banyak tempat. Daripada Iraq berjalan ke Mesir, Mesir berjalan ke Mekah, Mekah berjalan ke Palestin, berjalan saja. Dapat anak Nabi Ismail berjalan ke Mekah, balik Palestin. Ni dalam keadaan dia dah keluar daripada api tadi tu, orang tak mau tengok muka dia lagi dah. Dia kena keluar. Siapa yang ada dengan dia? 3 orang je. Dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, isterinya Sarah, waktu ni isterinya seorang saja. Dan seorang lagi ialah Lut alaihissalam, Nabi Lut. Dah apa pula kena mengenai Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim? Nabi Lut ni adalah anak buah Nabi Ibrahim. Bapa Nabi Lut adik-beradik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bila mana dalam tiga orang ni dah diusir keluar,
dalam perjalanan Allah wahyukan kepada Nabi Lut alaihi salam untuk pergi ke Sodom. Ni tempat orang buat homoseksual tu. Akhirnya dia berdakwah ke sana, tinggal Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sarah saja. Lut tu cerita lain lah, tak masuk kita punya topik. Tapi waktu tu dia dah pergi sana dah. Akhirnya dia pergi mana? Pergi Mesir. Bila pergi Mesir, dia berjumpa dengan seorang raja. Bila pergi Mesir ni dia berjumpa dengan seorang raja, nak berdakwah dengan raja tu. Ni dikatakan sebagai dia adalah Fir'aun. Bukan Fir'aun zaman Nabi Musa, jauh. Zaman Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, jauh. Nabi Musa pun ada Fir'aun. Fir'aun ni nama raja. Nabi Ibrahim pun ada Fir'aun. Kalau bahasa kita ni dipanggil Ramses. Ramses pertama, Ramses kedua. Dia nama-nama raja lah waktu tu. Saya ringkaskan, bila mana dia berjumpa dengan raja ni tadi, akhirnya raja ni tadi minta Nabi Ibrahim keluar dulu balik dan tinggalkan Sarah di istana. Raja ni telah terpikat dengan Sarah. Sedangkan Sarah ni adalah isteri Nabi Ibrahim. Sarah pun terpaksa akur, Nabi Ibrahim pun terpaksa akur. Bila Nabi Ibrahim keluar, Sarah tinggal. Raja ni nak pergi terkam Sarah ni. Bila nak pergi terkam ni, di dalam hadis riwayat Bukhari, Sarah dia baca satu doa sehingga menyebabkan badan raja ni tadi jadi kaku, keras. Jadi saya ingat kita boleh hafal lah, boleh amalkan ibu-ibu bagi pada anak-anak perempuan. Orang perempuan ni kalau nak keluar rumah boleh baca ayat ni. Ayat ni kami nak dapat mana Ustaz? Boleh Google je, tak ada masalah. Tulis itu doa Sarah, nanti akan keluar doa ni. Maka boleh amalkan sebelum kita keluar rumah. Mudah-mudahan orang nak buat jahat pada kita tak jadi. Sebab amalan itu dilakukan oleh Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perempuan saja ke Ustaz, laki jarang kena. Kan? Laki tak pernah dengar lagi dah. Seorang lelaki dirogol oleh tak pernah lagi lah. Tapi orang perempuan biasa kena. Tapi kalau lelaki pun nak baca tak ada masalah lah. Mana tahu kan, zaman ni bukan boleh tahan kira kan, boleh jadi juga lelaki tu kena. Baca je tak ada masalah. Apa yang doa Nabi doa Sarah bacakan bila mana raja ni nak terkam, dia kata dia, Allahumma in kunta ta'lam, sungguhnya wahai Allah, dia kata, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku ini, inni amantu bika wa bi rasulika, wahai Allah, sekiranya engkau mengetahui aku ini beriman kepada engkau dan beriman kepada rasul engkau, wa ahsantu farji, maka peliharalah kemaluan aku ataupun kehormatan aku, illa ala zauji, melainkan kehormatan aku ini aku berikan kepada pasangan aku, ini suami aku. Fala tusallit alayyal kafir, maka janganlah kau berikan ataupun kau lindunglah aku daripada dikuasai oleh orang-orang yang kafir. Akhirnya badan raja ni tadi jadi kaku. Bila jadi kaku di situ, raja dia kata, wahai Sarah, apa yang kau baca ni sehingga aku jadi tak boleh bergerak ni? Aku minta kepada Allah supaya aku diselamatkan oleh orang jahat macam kau. Kata raja ni tadi, wahai Sarah, minta balik pada Allah supaya aku dilepaskan, aku janji tak buat lagi dah. Sarah baik, tuan-tuan, Sarah ni isteri Nabi. Dia doa lagi pada Allah supaya lepaskan raja ni, supaya tak ada apa-apa berlaku. Akhirnya dia minta pada Allah supaya lepaskan raja. Raja ni terlepas daripada kaku tu tadi. Bila terlepas daripada kaku ni, nak terkam balik Sarah ni, nipunya raja ni. Akhirnya Sarah doa balik sekali ayat ini, akhirnya kaku lagi sekali. Kata raja ni tadi, wahai Sarah, okey baik, aku surrender, aku tak mau buat lagi dah. Aku akan berikan kau hadiah tadi. Kau lepaskan aku akan berikan hadiah. Sarah baik, Sarah doa pada Allah. Akhirnya dilepaskan raja tu tadi. Akhirnya raja tu tak buat apa-apa pada dia. Maka diberikan hadiah, iaitu seorang hamba yang bernama Hajar. Ini kisahnya barulah berlakunya Hajar dan Sarah. Cuma dalam keadaan tempoh tu lama. Akhirnya Nabi, saya tak ceritalah kisah macam mana dia kahwin, panjang. Akhirnya bila kahwin dengan Hajar dapat Ismail alaihissalam. Ni ujian yang berapa saya tak ingat lah. Banyak lah ni. Ujian mana Nabi SAW kahwin dengan Sarah berpuluh-puluh tahun tak dapat anak. Ini satu ujian yang sangat berat. Saya ringkaskan je. Bila dah dapat anak Nabi Ismail alaihissalam, apa berlaku? Allah perintahkan pula untuk bawa ke Mekah. Baru dapat anak, puluh-puluh tahun tak ada anak tuan. Orang yang kahwin 10 tahun tak ada anak, tiba-tiba dapat anak tahun ke-10 tu. Kena pisah pula dengan anak, kena pergi pula transfer kerja dekat Sarawak contohnya. Kan? Sarawak pula subhanallah makin naik, mudah-mudahan Allah lindung kita punya sahabat-sahabat di sana supaya tidak terkenalah penyakit yang berbahaya ni, Covid ni. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bawa Ismail dan Hajar ke Mekah, pisah lagi tanpa ada apa-apa cakap. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim sempurnakan, bawa. Akhirnya lulus. Terpaksa jauh walaupun
baru dapat anak. Seronok dapat anak, gembira dapat anak. Akhirnya kena jauh. Bila anak tu dah besar berlaku, ni kemuncak dia yang kita sebutkan. Bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan dia mimpi, dia sembelih anaknya. Fanzur ma zatara, wahai anakku, berikan pandangan kamu. Apa pandangan kau? Aku mimpi engkau semalam, aku sembelih engkau. Kata Nabi Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar. Buat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau, wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku dalam keadaan insyaallah dalam kalangan orang-orang yang sabar. Itu kemuncak dia. Saya nak tutup dah dengan apa ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada Nabi Ibrahim ni, apa benda? Apa sebabnya? Tak lain dan tak bukan saya sebutkan tadi, martabat dan darjat dia yang akan naik tinggi bila mana dia lulus ujian. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, adakah manusia itu menyangka bahawa dibiarkan begitu saja sambil dia berkata ayyaqulu amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah? Tak. Ujian itu sebenarnya menaikkan keimanan dia, menaikkan darjatnya, menaikkan pangkatnya sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Nak sampai tahap yang paling tinggi, jangan kita ni hanya bukan maksudnya kita di masjid, kita buat semayang, kita rasa kita dah iman tinggi, tak. Iman kita dicapai bila ujian Allah beri, lulus, baru naik darjat. Ni kadang pergi masjid, slipper hilang, tak boleh tahan ujian. Ni aku marah ni, itu dia. Asal pergi masjid, slipper hilang. Asal pergi masjid, slipper hilang. Dulu tak pergi masjid, slipper tak hilang. Dah memang tak pergi masjid, hilang macam mana? Nak sebutkan sekecil-kecil ujian pun tak mampu, macam mana kita nak tempuh ujian yang berat? Nabi Ibrahim fa'atammahunna, sempurna semua. Sehingga kan dia digelarkan Khalilullah. Darjatnya makin naik, makin naik, makin naik. Dan satu lagi saya nak sebutkan di sini apa? Kenapa Allah berikan ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim? Supaya dia menjadi hujjah di hadapan Allah besok. Segala ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat bagi tahu hujjah tak? Ya Allah, kau suruh aku buat begini, aku buat ya Allah. Kau uji aku begini, aku buat ya Allah. Kau suruh aku sembelih anak aku buat ya Allah. Lepas ataupun tidak besok di hari akhirat? Lepas. Nabi Ibrahim pun diuji ke? Disoal ke Ustaz? Iya, semua Nabi dan Rasul semua akan disoal oleh Allah. Rasul yang pertama disoal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Nuh alaihissalam. Bukan menunjukkan bahawa mereka disoal sebab mereka tak lulus, nak menunjukkan maha adilnya Allah. Jadi dalam keadaan kita nak sebutkan sini, esok kita nak duduk di hadapan Allah, mana hujah kita? Mana hujah yang kita nak, ya Allah aku buat ini untuk agama kau. Apa dia yang kita buat? Kalau kita sebut tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka duduk di hadapan Allah besok, mereka boleh sebut depan Allah, Ja'far bin Abi Talib, ya Allah, aku perang fi sabilillah, tangan aku putus. Aku perang fi sabilillah, tangan kaki aku putus. Hujah di hadapan Allah. Lulus ataupun tidak kalau macam tu? Lulus. Kita apa yang kita nak sebut di hadapan Allah ni? Sebab ujian ni yang kita sebutkan tentang banyaknya ujian-ujian yang Nabi Ibrahim kena daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sempurna ujian-ujian tersebut, inilah jawapan yang akan diberikan esok di hadapan Allah. Kita ni kalau ujian pun kita tak mampu nak tanggung, apa kita nak jawab besok di hadapan Allah? Ya Allah, aku keluarkan duit aku banyak untuk besarkan surau ini ya Allah. Itu juga hujah. Ya Allah, aku berikan surau ni sejadah-sejadah kapet yang baru. Itu juga hujah. Ya Allah, aku tolong orang-orang susah yang ada di taman aku. Itu juga hujah. Cari hujah ini untuk kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara kesimpulan yang saya nak sebutkan pada malam ini yang kita bincangkan. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan sekadar cerita saja. Sebab kadang kita tengok tu dah dengar sekadar cerita saja, dahsyatlah dahsyat. Kena ambil dia punya hikmah dia, kena ambil dia punya ibrah dia. Apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita? Maka salah satunya tadi saya dah sebutkan, itulah dia tanda untuk kita nak naikkan darjat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bermanfaat pada diri saya dan tuan-tuan. Jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Wallahu a'lam, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta